10 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah. Hadis ini saya kira mungkin telah dibacakan oleh para asatidzah, para masyayikh sebelum daripada kuliah ini, iaitu menggambarkan 10 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diberikan endorsement oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa hayat mereka di atas muka bumi ini. Disebut 10 orang itu, pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar ahli syurga, Abu Bakar dalam syurga. Kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali, kelima Talhah, keenam Zubair, ketujuh Abdurrahman ibn Auf, ke-8 Sa'ad, ke-9 Sa'id, dan juga yang ke-10 Abu Ubaidah al-Jarrah. Ini 10 orang yang disebut secara jelas mereka adalah ahli syurga. Dan fokus kita pada malam ini berkaitan dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, Abdurrahman ibn Auf ni nama asalnya adalah Abdul Amr ataupun Abdul Ka'bah, nama dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarkan nama tersebut, gantikan daripada nama Abdul Amr ataupun Abdul Ka'bah itu kepada Abdul Rahman, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah antara sahabat Nabi yang paling awal peluk Islam. Bahkan direkodkan, dikatakan dalam sirah, beliau orang yang ke-8 peluk Islam, yakni di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya dari seniority dalam Islam itu, beliau adalah antara sahabat Nabi yang paling senior, paling awal peluk Islam, selain daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan beliau juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlibat dalam beberapa peperangan besar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uhud, Badar, Tabuk, dan peperangan yang lain yang menunjukkan ataupun yang membuktikan kredibiliti beliau. Bahkan dalam banyak peristiwa, dalam banyak riwayat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara kisah yang masyhur, beliau menjadi penyelesai isu kepimpinan, krisis kepimpinan setelah daripada kewafatan Umar Al-Khattab radhiyallahu an, pemilihan antara Ali dan juga Muawiyah. Beliau adalah orang yang menyelesaikan masalah, memberikan bai'ah kepada Uthman, menyebabkan Ali radhiyallahu an turut membai'ah Uthman, pengikut Ali turut membai'ah Uthman bin Affan. Tuan-tuan dan muslim, bahkan juga dinukilkan bahawasanya beliau adalah antara sahabat Nabi yang meriwayatkan 65 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis-hadis Nabi ini bukan semua sahabat meriwayatkan semua hadis, tak. Kawan ni dari riwayat sikit, kawan ni sikit, Aisyah banyak ni, Abu Hurairah banyak ni, Abdullah bin Umar banyak ni. Demikian juga Abdurrahman bin Auf, ada riwayat-riwayat yang disandarkan daripada dia meriwayatkan ada lebih kurang dalam 65 hadis. Jadi itu gambaran umum tentang Abdurrahman bin Auf. Cerita kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan sekalian, faedah yang kita nak ambil daripada kehidupan beliau, sirah dan latar belakang beliau. Kita melihat daripada beberapa perspektif, beberapa karakter beliau yang boleh kita ambil sesuai dengan Ramadan ini, sesuai dengan praktis, sesuai dengan madrasah Ramadan, yang mana kita target untuk mengubah diri kita, mengubah sikap kita, dan kemudian keluar daripada Ramadan kita nak kita orang yang istiqamah, kita orang yang konsisten mempraktiskan agama, mempraktiskan Islam dalam kehidupan kita. Pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, yang boleh kita manfaatkan daripada sirah Abdurrahman bin Auf ini, iaitu soal kesungguhan, kecekalan beliau dan kebergantungan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudiannya diri sendiri. Ciri yang pertama ini
kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, ketika mana peristiwa hijrah Nabi SAW, para sahabat datang daripada Makkah Al-Mukarramah, termasuk Abdurrahman ibn Auf bersama-sama dengan Nabi. Disebut di dalam hadis, fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Persaudarakan. Bila dah telah dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' memberikan tawaran yang mustahil orang pada hari ini menawarkan kepada saudaranya. Kata beliau, uqasimuka mali nisfain. Aku nak bahagikan harta aku ni belah dua, bahagi dua. Maknanya engkau ambil separuh, aku ambil separuh. Wa uzawwijuka, dan aku nak tawarkan kepada kamu kahwin. Maknanya kahwin dengan salah seorang daripada isterinya. Tuan-tuan, tawaran ini memang tawaran yang mustahil lah orang pada hari ini. Bila dipersaudarakan ataupun dia rapat dengan kawan baik dia, main-main dia kata, ni aku ada harta banyak ni, hang ambil separuh, aku ambil separuh. Tobat lahum, payah jumpa. Dan demikian juga isteri, hang pilih salah seorang isteri ku, hang nak yang mana hang ambil. Tobat tak bagi tak ada hari nak bagi. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan, ini dengar ucapan dia. Dia kata apa? Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati engkau pada harta benda engkau dan pada ahli keluarga engkau. Ayat ini dia sebut ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia bagi mesej, dia tolak, dia tak mau. Dia tak mau. Bahkan disebut selepas itu, kata dia, dullani ataupun dulluni ila suq, tunjukkan aku dekat mana pasar. Ada satu buku dikarang tentang ekonomi, bagaimana projek ekonomi Abdurrahman bin Auf, yang tajuk dia tunjukkan aku di mana pasar. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Maknanya dia, tuan-tuan, dia tak terima kata kawan ni tawarkan kepada dia separuh daripada harta, dia tak mau ambil. Dia nak bergantung atas usaha dia sendiri. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut bagaimana Nabi mengangkat dan memuji orang yang mana ya'kulu min amali yadih, dia makan daripada usaha tangan dia sendiri dan tak bergantung kepada sikap meminta-minta. Tak. Ini sikap Abdurrahman bin Auf. Kalau dia ikut peluang, opportunity dia dah ada, dia boleh ambil harta tu, tapi dia tak ambil. Sebab apa? Sebab dia nak berusaha. Dia masuk ke pasar yang mana pada waktu itu ekonomi Madinah masih lagi dikuasai oleh Yahudi daripada pelbagai kabilah. Tapi bila Islam datang, Abdurrahman bin Auf datang, sahabat-sahabat Nabi yang lain datang, mereka masuk dengan sikap dan karakter amanah. Tuan-tuan dan puan sekalian, amanah, fokus, bersungguh-sungguh, berusaha, tidak meminta-minta. Tuan-tuan, dia berjaya. Kira dia datang daripada Mekah fakir, tak ada apa. Sebab itu ini juga satu muhasabah kepada kita pada hari ini. Muhasabah kepada kita pada hari ini, muhasabah kepada saudara-saudara kita di luar sana yang memerlukan. Memang kita ada kawan-kawan dan rakan-rakan saudara-saudara kita yang memerlukan, orang susah, orang miskin, ada. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, Islam memang mengajari kita memberi, Islam memang mengajari kita membantu. Tapi orang yang nak dibantu pun dia kena motivate diri dia sendiri untuk keluar daripada kehidupan dia yang sedia ada. Maknanya dia kena fikir, berusaha untuk transform diri dia, untuk ubah diri dia. Dia tak boleh terus selesa dalam keadaan yang seperti itu, duduk je tu. Dia tak fikir apa, dia fikir semua orang nak kena bagi kat dia. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan sekalian pergi Kuala Lumpur ni, pergi Kuala Lumpur ni, gelandangan ni orang tak ada rumah, duduk merempak dekat jalan-jalan, kat bandaraya dekat sana. Tuan-tuan, kalau kita pergi tengok, ni musim mereka ramai kat situ. Sebenarnya mereka bukan tak ada rumah, mereka ada, tapi mereka suka duduk situ.
Bukan saya kata semua tu ada rumah, ada juga yang tak ada. Memang ada yang tak ada, memang ada yang betul-betul susah. Tapi bila dia tunggu orang mai bagi baju raya, orang mai bagi ini. Bahkan ada kawan kita mai buat, kawan saya pernah buat nasi mai bagi. Dia tak mau. Dia kata tadi orang bagi nasi ayam, hang mai bagi nasi ikannya. Oh, dia demand, dia demand. Ada sikap yang seperti ini. Kita tak hukum semua, tetapi apa yang saya cuba sampaikan di sini, kena ada sikap. Contoh macam Abdul Rahman bin Auf tadi ni. Sikap apa? Sikap dia nak bangunkan dirinya sendiri. Dia nak majukan hasil usaha dirinya sendiri. Dia nak makan hasil usaha dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu karakter yang pertama yang boleh kita ambil. Jadi kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, tuan-tuan dan puan-puan, bulan yang memang bulan untuk menyumbang. Memang kita nak bagi ke orang. Tapi biar kita bagi dekat orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bagi ini sambil kita doa agar dia berubah dan dia berjaya keluar daripada kehidupan dia yang sedia ada. Itu kita kena mengharapkan hal tersebut. Kalau Nabi SAW pernah memilih orang, Nabi tengok kalau orang tu berbadan sasa, bertubuh sasa, lelaki, Nabi tak bagi. Nabi suruh dia pergi. Sebab apa? Sebab Nabi kata dia mampu bekerja. Tapi bila main orang yang tak larat, yang uzur dan sebagainya, yang tu Nabi SAW berikan bantuan kepadanya. So ini sebab dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, hadis lalu kita dengar baca, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW ni merupakan orang yang sangat dermawan, dan Nabi menjadi lebih-lebih dermawan ketika mana bulan Ramadan. Sebab tu ni kita tak ada masa berapa hari lagi ni, kita banyak bersedekah, banyak memberikan sumbangan, sama ada keuangan, sama ada bagi orang makan, sama ada tolong bantu orang, sama ada bagi sumbangan nasihat, bagi sumbangan teguran. Daripada pelbagai perspektif kita boleh bagi. Ini tapi orang kita ni ialah dia sumbangan dalam kepala dia duit ya. Jadi dia duk tunggu tu, duk pergi tukar duit kat bank tu. Nak raya tukar duit. Bulan puasa dia tak bagi, dia kata kita simpan gaji ni. Kita bagi 1 Syawal nanti baru kita buh duit dalam sampul raya kita bagi. Bukan tak boleh, yang tu boleh. Kita nak sedekah ni anytime boleh. Tapi rugilah. Ramadan digandakan pahala bersedekah. Digandakan pahala kita menyumbang. Kita tak ambil manfaat dan peluang yang ada di bulan Ramadan ini untuk bagi 1, mungkin dapat 2, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4. Itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gandaan yang pentingnya, pahala kebaikan yang kita buat, pahalanya digandakan. Okey, itu satu. Yang kedua, karakter Abdul Rahman bin Auf ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pemilihan sahabat dan teman. Rakan yang dia pilih ni, ataupun ni takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi persaudarakan dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Siapa dia Sa'ad ibn Ar-Rabi' ini? Sa'ad ibn Ar-Rabi' ini orang yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Sa'ad ibn Ar-Rabi'. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, menceritakan bagaimana Sa'ad ibn Ar-Rabi' ini ketika mana setelah selesai peperangan Uhud, Nabi suruh para sahabat pergi cari jenazah-jenazah para syuhada umat Islam untuk dikebumikan. Antara orang yang Nabi teringat Nabi suruh pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Nabi berkata kepada Zaid bin Thabit, engkau pergi cari Sa'ad bin Rabi'. Kalau jumpa dia, fa'aqri'hu minni as-salam. Sampaikan kepada dia salam daripada aku. Nabi suruh sampaikan salam. Bila sampai Zaid bin Thabit cari di tengah ramai-ramai orang ni, tuan-tuan, maka ditemuilah Sa'ad ibn Ar-Rabi' dalam keadaan nazak. Disebut di dalam riwayat hadis tersebut lebih 70 kesan luka di badannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka Zaid bin Thabit menyampaikan salam daripada Nabi SAW kepada Sa'ad. Kata Sa'ad, ya Zaid, dia kata, qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajidu rihal jannah. Bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dapat mencium bau syurga.
Wa qul liqaumil ansar, katakanlah, sampaikanlah kepada orang Ansar, kaumku Ansar, la udhra lahum, la udhra lahum 'inda Allah azza wa jal an yukhlasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatraf, ataupun wa fikum syufrun yatraf. Kata dia, sampaikanlah kepada kaumku Al-Ansar, tidak ada sebarang keuzuran bagi kamu, semua kamu daripada kalangan kamu, wahai kaum Ansar, membelakangkan ataupun mengabaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan mata kamu masih lagi mampu berkelip. Kemudian beliau menghembuskan nafas beliau yang terakhir, gugur syahid Sa'ad bin Ar-Rabi', orang yang jiwanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di penghujung hayatnya memesan kepada umat agar sentiasa mengingati Nabi, tak mengabaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam ni jadi kawan, saudara kepada Abdurrahman bin Auf. Sebab tu kita kalau nak berjaya, tuan-tuan dan puan sekalian, pilih kawan. Kawan kena pilih. Berasa hati ke tak berasa hati, tu perkara kedua. Tapi yang penting, kawan kena pilih. Sa'ad bin Rabi', tuan-tuan, sahabat kepada Abdurrahman bin Auf, orang yang gugur syahid, orang yang kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abdurrahman bin Auf, orang yang kasih sayang dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbelah bagi. So itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, karakter Abdurrahman bin Auf ni, iaitu dari sudut muhasabah diri, orang yang selalu bermuhasabah. Bulan Ramadan ini bulan yang mana kita baca dengar hadis di mimbar khutbah di awal minggu, Tok Imam mesti akan baca punya, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan, ada pengharapan, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Satu karakter yang sangat baik pada Abdurrahman bin Auf ini, dia suka bermuhasabah diri. Satu hari disebut di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dibawa pada dia makanan, utiya bi ta'amin wa huwa sha'im, dibawa pada dia makanan dalam keadaan dia berpuasa, untuk dia buka puasa. Kemudian dia berkata, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni wa kuffina bi burdah. Dia kata telah terbunuh Mus'ab bin Umair dalam peperangan Uhud, dan dia orang yang lebih baik daripada aku, dan dia dikapankan dengan sehelai kain. In ghutiya ra'suhu badat rijlah, bila ditutup kepala dia, kaki dia tampak. Wa in ghutiya rijlah bada ra'suh, bila ditutup kaki dia, kepala dia pula nampak. Dia nak habang kat sini, tak ada apa. Mus'ab bin Umair ni tak ada apa, dia tak ada apa, selai kain saja yang menutupi jenazah dia. Kemudian dia kata, busita lana minad dunya, kita ni dibentangkan dunia untuk kita semua. Kama busit, seperti mana orang dulu dibentangkan. Apakah mampu untuk kita kawal nafsu kita dalam mengurus dunia? Dan dia kata, fakhashina, aku takut. Dia kata aku takut. Fakhashina, aku takut. Kata Abdurrahman bin Auf, aku takut apabila sekiranya ujjilat lana hasanatuna fid dunya, aku takut sekiranya kebaikan untuk kita ni Allah percepatkan atas muka bumi, tapi di akhirat Allah tarik. Fabaka hatta taraka ta'am, dia menangis sampai dia tinggal makan dan tak makan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini Abdurrahman bin Auf punya pikiran.
Muhasabah. Semak diri dia. Dia sedar dia orang yang Allah kurniakan rezeki lebih sikit daripada orang lain. Dan dia orang yang jaga ummahatul mukminin selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungan, keuangan, makan pakai dan sebagainya, sponsor. Tapi dia fikir ni, dia duk fikir. Depa ni tak ada apa pun. Orang ni tak ada apa pun, tapi mereka dimuliakan. Macam mana dia? Walaupun dia dah dengar Nabi membaca hadis, dia ahli syurga. Tapi dia masih memikirkan. Dia bimbang. Kemuliaan, kebaikan, kesenangan Allah cepatkan di atas muka bumi, tapi di akhirat Allah tarik semua. Itu dia Abdul Rahman ibn Auf. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, memadai cukup sekadar peringatan pada diri saya dan kita semua. 3 perkara, 3 karakter Abdul Rahman bin Auf yang boleh sama-sama kita kongsikan untuk kita memastikan Ramadan kali ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapatkan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. 3 karakter ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengubah diri kita jadi orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berusaha. Berusaha bukan untuk urusan dunia semata-mata, tetapi untuk urusan akhirat, itu lebih utama. Abdul Rahman bin Auf usaha dunia, fikir akhirat. Usaha dunia untuk tujuan akhirat. Untuk memastikan kejayaannya, pemilihan teman dan sahabat. Tuan-tuan kena ingat, Abdul Rahman bin Auf ni, dia berurus niaga dengan Umayyah ibn Khalaf. Sebagai Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal bin Rabah yang seksa tiap-tiap hari Bilal bin Rabah dulu. Tapi akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari Uhud, tuan-tuan dan puan sekalian, dia biarkan Umayyah bin Khalaf dibunuh. Walaupun pada awalnya dia nak tawan pasal Umayyah bin Khalaf ni orang yang cerdik berniaga di Mekah. Orang yang pegang harta benda ada di Mekah. Tapi tuan-tuan, dia biarkan dibunuh. Selepas ini aku tak memerlukan engkau lagi. Sebab apa? Sebab kerana Allah Subhanahu wa taala ini bukan teman baik untuknya. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu dulu. Moga-moga kita mengampak manfaat sedikit sebanyak, insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.